Barang siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapat keuntungan dunia atau mengahwini seseorang wanita, maka hijrahnya itu ialah untuk apa yang ditujuinya. Ini kalau kita faham macam bahasa sindiran daripada Nabi SAW, sebab ketika hijrah daripada Mekah ke Madinah, muslimat dirahmati Allah, ada orang yang memang sebab girlfriend dia ikut pindah dekat Madinah, so dia nak ikut pindah sekali. Ada macam tu. Samalah macam sekarang ni, kalau kata Ustazah, artis tu dulu dah pakai tudung, sekarang jadi macam tu, kenapa ya? Saya rasa sebab dia nak jual tudung je hari tu. Sekarang tudung dia dah laku. Pandai pula acik ni. Bila acik Facebook Ustazah, ya Allah muslimat, tahu aja. Saya masa duduk sebelah ni Lofa tu kan muslimat, dia dah pakai inai tau, dah hitam dah jari dia pakai inai. Rakaman. Lepas tu masa saya on the way, saya cakap dengan Jaja, apa dekat video ni orang duk tanya, betul ke hujung minggu ni Lofa nak kahwin? Suka hati dia dah nak kahwin bila pun. Tahulah Ustazah memang kecoh sekarang orang kata dia nak kahwin hujung minggu ni. Saya duduk sebelah dia, Ustazah doakan ya, hari Sabtu ni saya nak nikah. Saya ni geram je rasa nak bagi tahu semua orang. Tak payahlah kau duk tanya Sabtu ke Ahad, Sabtu ke Ahad. Ni Lofa cakap ni tadi Sabtu. Tapi saya tak tulis pun apa-apa dekat Facebook muslimat, sebab tuan badan dia belum bagi tahu. Apa yang kita sibuk sangat, ya Allah, orang tu kahwin, orang tu nikah, orang tu bercerai, orang tu ada anak, sibuk. Inilah wanita solehah, berazam nak jadi wanita solehah, tapi kesibukan tentang orang lain yang dia sibuk scroll hari-hari, dia tak sedar dalam niat nak jadi solehah, dia telah menjadi tolehah kepada Allah. Toleh, berpaling daripada Allah. Faham ya muslimat? Sebab Allah suruh fokus diri engkau, bukan sibuk dengan orang lain. Boleh cari hal orang lain semua. Tok nenek, oh patutlah keturunan dia dulu pun tak betul. Tiba-tiba je muslimat, macamlah keturunan kita ni baik sangat. Okey, kita akhiri muslimat dirahmati Allah pelajaran hari ini. Untuk membuktikan hal ini ditegaskan di dalam satu riwayat bahawa seorang lelaki telah bertanya Rasulullah, seorang lelaki yang berperang kerana gagah berani, yang berperang kerana marah dan yang berperang kerana riak, mana satukah di antara ketiga-tiga itu dikatakan berperang fi sabilillah? Nabi menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan agama Allah, itulah yang dinamakan fi sabilillah. Kita duk sebut ukhuwah fillah, perjuangan kita fi sabilillah. Boleh cakaplah kat lisan, boleh buatlah grup fi sabilillah. Tapi muslimat, kalau kita rasa lelah orang tak puji kita, kalau kita rasa lelah orang tak angkat kita, itu belum lagi untuk lillah. So senang nak scan hati, kenapa aku sedih orang tak puji? Itu tanda belum ikhlas. Kenapa orang tak angkat, tak julang? Kenapa orang lain pula yang naik bukan aku? Kata buat untuk Allah. Bila sudah untuk Allah, tiada lelah. Saya selalu sebut sepanjang PKP supaya kita satu bahasa tapi kita faham. Kenapa kita nak berkira-kira? Allah akan balas kalau tak kat dunia, dekat akhirat. Cari hati yang benar-benar ikhlas untuk kita bawa mati, barulah dapat husnul khatimah. Kalau tidak muslimat, kita tak akan mendapat. Okay, jadi semoga dengan pimpinan ilmu di peringkat awal tajuk ini kita makin nampak. Nanti jangan ponteng pula ke depan untuk kita pelajari lagi. Tapi sekarang kalau ada halangan macam tadi, kita boleh pergi Masjid Ibnu Abbas punya page kan muslimat, antara masjid yang bila buat live saya tengok boom tontonan. Sebab apa muslimat? Istiqamahnya dalam majlis ilmu pun sama juga. Bukan besok pula seorang je tengok, seorang je ustazah, tak payah buat live lah minggu depan. Tak, bukan kerana siapa yang ikut, yang dengar, tetapi berapa banyak kita beramal akannya. Okay? Semoga Allah redha, Allah ampun akan dosa-dosa kita muslimat. Allah bantu kita untuk merebut gelaran hamba yang benar-benar ikhlas sebelum tarikh kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi ini saya diamanahkan oleh Kak Teh untuk membacakan 3 soalan. Oh, belum lagi. 3 soalan, insya-Allah muslimat dirahmati Allah. Boleh ke Kak Teh nak tengok seorang angkat tangan ni? Sebab hujung sana pun ada lagi. Ui, hadiah besar insya-Allah. Okey, baik. Soalan dia senang sangat. Kak Teh nak bagi hadiah besar dulu ke hadiah kecil dulu? Oh, semua sama. Oh, hadiah besar. Nak jawab soalan Kak Teh? Okey, baik muslimat dirahmati Allah, 3 saja. Are you ready?
Soalan susah. Ustazah tak reti. Baik, bagi soalan senang je. Okey, baik. Muslimat dirahmati Allah, kita dah belajar sebanyak 9 tajuk. Hari ini adalah tajuk yang ke-10 daripada bab yang kita dah belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati. Okey. Macam mana kita nak belajar, muslimat dirahmati Allah, dalam soalan ini? Ustazah nak sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susahlah ni kalau Kak Teh kata bagi soalan susah. Okey. Baik, kenalkan satu perkara bagaimana untuk mengenal keaiban diri. Dulu kita pernah belajar mengenal keaiban diri. Muslimat dirahmati Allah, kita disuruh oleh Allah dalam bab belajar bab hati ni, kita disuruh mengenal keaiban diri. Macam mana cara? Bukan sibuk mengenal keaiban orang lain. Bagi satu je untuk mengenal keaiban diri. Tu siapa angkat tangan tu? Tengah tu sana dia. Berdiri. Nanti Kak Teh tak dengar. Saya takut ni muslimat. Kak Teh kata, Ustazah 1 jam je, jangan lajak-lajak tu. Saya tengok jejak. Masya Allah. Betul, Masya Allah. 1 jam. Kalau tidak, kan? Assalamualaikum. Okey. Selalu mengenal keaiban diri dengan dosa-dosa yang kita buat. Okey, lulus. Sebenarnya kan, Ustazah bagi Chan nak tengok buku, tapi dia tak tengok buku. Kalau tengok buku, jawapannya salah. Tapi jawapan orang ada ilmu ni, Ustazah tahu. Oh, dia dah belajar ni, dia tahu. Antaranya mudah, mengenal dosa-dosa diri kita sendiri, muslimat. Baik, satu. Yang kedua, bagaimana cara untuk kita mendapatkan... lupa belum ambil hadiah, ingatkan. Okey. Bagaimana untuk kita mendapatkan, jealous kan yang boleh ambil gambar sekali. Bagaimana kita boleh mendapatkan ciri ataupun sifat mahmudah? Sebut satu je. Wih, laju. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana untuk kita mendapatkan sifat mahmudah? Sebut satu je. Kak dah sebut terpuji tu, bagus dah tu. Mesti ada satu. Macam mana? Ya, Masya Allah kan. Sebenarnya jawapannya panjang. Baik tak Ustazah? Jawapannya panjang. Sifat mahmudah, akhlak yang terpuji. Muslimat dirahmati Allah. Okey. Terakhir, boleh cerita dengan cara yang paling ringkas bagi orang faham, muslimat dirahmati Allah, apa khulasah pelajaran kita hari ini tentang bab hakikat ikhlas. Terakhir. Laju dia. Yang duduk kursi tu Kak. Mata saya nampak. Betul. Akak seorang je berani angkat tangan tadi. Ni sungguh-sungguh ikhlas ni. Sifat ikhlas ini ada perlu dengan niat. Sebab bila kita berniat benar-benar ikhlas dengan mengharap kepada keridhaan Allah. Itu yang saya nak dengar. Terbaik. Okey, baik, alhamdulillah, syukur. Okey, cukup 3 Kak Teh. Ke 30 hadiahnya? 3. Okey. Kat 30 sebenarnya tak puas 1 jam duduk depan jemaah. Rindu kan? Okey, baik, alhamdulillah selesai. 3 orang. Baik, sahabat, insya-Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Sebelum Ustazah tutup, kita baca doa ringkas sekejap. Di samping doa-doa Allahumma barik lana fi Rajab, selesai dah. Fi Syawal selesai dah. Sekarang kekallah dengan doa wa balighna Ramadan. Jadikan dia zikir ya Allah. Kan dekat nak puasa, seorang-seorang kita dengar meninggal dunia. Semoga Allah sampaikan usia kita pada Ramadan. Muslimat, Allah beri kesihatan yang baik kepada kita. Insya-Allah setakat mana yang kita boleh, kalau kita datang ke masjid pun dengan niat untuk mencari keredaan Allah. Orang yang ikhlas hadir mencari keredaan Allah. Tiba-tiba 100 orang, contoh kita orang ke 101, disuruh balik. Kalau orang benar-benar ikhlas, baliknya mulut tidak moncong. Sampai kat rumah dia solat, bergantung niat kan? Sampai dekat rumah dia solat sendirian berhad, tapi pasti Allah pandang solatnya macam orang bersolat jemaah.
Ini maha baiknya Allah. Saya kalau masyarakat faham yang ini, insya-Allah tak ada gaduh-gaduh, tak ada sakit-sakit hati muslimat. Tapi jangan pula usolli sunnat tarawih rakaataini makmuman dekat rumah. Depan tak ada imam. Ini salah, bahaya juga. Ataupun dia pula imaman, dia belakang amin, menggigil kita muslimat. Seorang-seorang tetaplah lillahi taala tanpa makmuman, tanpa imaman. Tapi kita kena faham konsep sebab kita dalam patuh SOP. InsyaAllah semuanya berjaya di dunia dan di akhirat. Allah redha beroleh hati-hati yang ikhlas muslimat. Sekali lagi saya pesan, jangan lupa detikkan wa balighna Ramadan, sampaikan kami pada Ramadan, sebab kalaupun kita tak sampai usia Ramadan, tetapi Allah pandang roh itu matinya nanti sebagai orang yang gairah untuk berramadan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Sampaikan 2 hadiah yang juga sudah. Untuk Linda Basri yang dia dah memati carikan buku surat Ustazah sebagai hadiah. Linda Basri. Dan seorang lagi Jamila Taslim. Jamila Taslim. Janji nak bagi hadiah, kena bagi hadiah. Hadiah tu bagi buku surat ni. Oh. Dia tersembunyi kat dia. Siap tanya tu hadiah apa? Dah janji saya tak bagikan. Dulu nak tanya untuk surat ramai sangat. Alhamdulillah selesai sudah menerima kita bersama saya Ustazah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah telah menjayakan kami di sini. Dah lama kita tak bertemu dengan Ustazah. Dan hari ini tercapailah kita. Semua yang 4 minggu ni semua Ustazah. Ustazah Dr. Rulia, Ustazah Zahria, Ustazah Nurul dan Ustazah Zai. Ustazah Zai dah risau giliran Ustazah tak ada. Sebenarnya saya nunggu giliran je. Dah agak dalam Ustazah tanya. InsyaAllah ada. Tadi kan ada orang lagi dah bertanya dah. Untuk minggu depan. Minggu depan insyaAllah Ustazah, Dr. Ustazah Datuk, Dr. Muhammad dan dah balik dah. Siapa nak singgah dekat kereta saya, dia jajah ya. Kalau ada yang tak dapat olivi, minyak zaitun sebagainya.